Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Agung, Maha Mulia, Maha Tahu, Maha Melihat, Maha Mendengar. Perkataan Maha ni maksudnya tak ada limit. Maha Mendengar tanpa batas. Maha. Jadi Maha ni tak ada kat orang lain. Samad melihat, tak boleh Maha melihat. Nak dipanggil orang Maha melihat, kau bukan Tuhan. Maha melihat ni melihat tanpa batas, mendengar tanpa batas. Maksudnya apa je boleh dengar, jauh, dekat, halus, suara kuat. Tak cakap pun dengar, tahu. Kata Allah, aku tahu apa yang kamu simpan kat dada kamu. Sama ada kamu luahkan atau tidak, aku tahu. Maha tahu. Tahu yang dulu, yang depan, apa tahu. Ada ke? Patut tak orang tu dijadikan Tuhan? Tapi orang tak nak jadikan dia Tuhan. Macam Rashidi dengan Badak, Supian. Tak mau jadikan Allah Tuhan dia. Yang mendengar, yang maha mendengar, bukan mendengar, maha mendengar tanpa batas, melihat tanpa batas, tahu tanpa batas. Tanpa batas ni infinity lah. Jadi Allah SWT wujud yang tak ada mati, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. So Allah ni dia lain. Sebab tu dia Tuhan. Sebab itu dia Tuhan, tiada Tuhan selain dia. Yang lain tak boleh jadi Tuhan. Apa lagi nak sekutukan yang tak boleh buat apa Tuhan pula dengan dia. Tentulah dia marah. Kenapa kau sekutukan yang tak tahu apa? Hanzalah tu sebagai Tuhan juga. Ada satu orang sembah Hanzalah. Tak tahulah siapa yang sembah dia, tapi begitu bodohnya orang tu. Ambil Hanzalah Rashidi jadi Tuhan dia. Ambil bini dia Tuhan dia. Bini tak tahu buat apa, tak seperti Allah. Dia cinta bini tu lebih dari cinta Allah. So cerai bini dia tak nak. Itulah alam heran. Maknanya dia tu mempersekutukan Allah dengan bini dia, anak dia. Dia kata Allah, memanglah dia tak sembah solat depan anak dia, tapi dia ikut cakap anak dia, cakap bini dia, lebih dari cakap Allah. Kamu telah jadikan Rabbai Tuhan kamu, kata Allah. Orang Yahudi, kami tak ada jadikan dia Tuhan, kami tak ada sembah dia lah macam sembah. Tapi Allah bilang kamu ikut cakap dia dan belakangkan cakap Allah. Itulah namanya Tuhan kamu. Jadi kalau kita mengikut cakap lain dari Allah, itulah Tuhan kita, Tuhan. Kita yang nak kata kita akan sembah dia. Kita tak payah kata duit tu saya tak sembah. Mana Tuhan saya? Tuhan saya Allah yang saya salat tu. Tapi kamu percaya tak duit tu boleh buat? Percaya. Ada, itulah Tuhan kamu. Macam Rashidi, Tuhan dia duit.
Baik ke Rashidi tu? Orang baik ke jadikan duit Tuhan? Oh, tak. Bukan orang tarik, orang bodoh, orang yang tak guna, yang akal tak sampai ke mana, jadikan duit Tuhan dia. Sehingga kerana duit dia belakangkan perintah Allah. Itu makna duit tu Tuhan dia. Bukan dia pergi solat depan duit tu. Tapi dia ikut dia ikut kehendak duit tu. Dia nak cari duit sampai dia tinggalkan perintah Allah. Itulah duit Tuhan dia. Kan? Dengan duit tu dia langgar perintah Allah. Dia mana? Duit tu lah Tuhan dia. Kalau Allah Tuhan dia, dia takkan ikut duit tu, kehendak duit tu. Kita ikut kehendak bini kita, kita ikut kehendak anak kita, kita ikut kehendak Allah. Sebab Allah Tuhan kita. Anak kita, isteri kita bukan Tuhan kita. Kehendak harta kita bukan Tuhan kita. Apa saja kehendak tak boleh ikut. Kehendak Allah, barulah tiada Tuhan melainkan Allah. Kan? Macam Hanzalah ikut kehendak mak dia. Mak dia lah Tuhan dia. Walaupun dia tak kata mak dia Tuhan dia, mana ada dia kata mak dia Tuhan dia. Tapi dia ikut tak kehendak mak dia, walaupun lawan perintah Allah. Dia ikut. Betul tak Hanzalah? Betul tak Salman? Hanzalah ikut kehendak mak dia, belakangkan perintah Allah. Kan? Perintah Allah suruh dia kahwin janda, mak dia suruh kahwin dara. Dia ikut apa? Dia ikut siapa? Mak dia. Itulah mak dia lah Tuhan dia. Rashidi. Dia tak ikut kehendak Allah. Bila anak dia, bini dia nak jumpa dia mesti pergi. Allah suruh ke tak suruh, dia tak pergi. Dia pergi lah. Dia terus keluar je. Dia tak tanya, Amir Sahab, boleh saya pergi? Dia tak tanya. Pergi aja. Itulah makna dia bertuhankan anak bini dia. Tapi dia tak sedar. Sebab dia tak sembah anak bini. Tapi anak bini lah Tuhan dia. Kalau sekarang Yazid tengah keluar, saya kata tak boleh jumpa bini, dia pergi jumpa. Maknanya bini dia lah Tuhan dia. Tak ikut perintah saya. Cuba tengok berapa lama dia boleh tahan tak pergi jumpa bini dia. Saya tak tahu malam mana saya tahu. Kan malam dia pergi jumpa. Saya tak tahu. Saya kata jangan jumpa, dia jumpa. Maknanya apa? Bini Tuhan. Jadi Tuhan kita Allah ni, kita tak boleh langgar perintah dia. Itu maknanya baru Tuhan tu betul-betul Tuhan kita. Kalau kita langgar perintah dia untuk benda-benda lain, benda yang kita ikut tu lah Tuhan kita. Jadi berapa banyak kita mempersekutukan Allah. Bukan dengan duit dia, dengan kerja, dengan anak, dengan bini, dengan kerbau kita. Kerana kerbau tu kita langgar perintah Allah. Kerana duit kita langgar perintah Allah. Jadi Rashidi berapa banyak dia langgar perintah Allah. Jadi banyak Tuhan Rashidi tu selain daripada Allah. Tu namanya dia musyrik. Memanglah dia tak macam orang sembah batu, bahala tak. Dalam hati dia. Jadi dia percaya dengan kuasa lain dari Allah. Kuasa lain. Jadi orang yang percaya kuasa lain dari Allah ni, doa dia memanglah tak kabul. Kalau dia berdoa, takkan berdoa dengan Allah je. Doa dia tak suci. Kecuali dia dah habis dah percayaan pada Tuhan-Tuhan dia yang lain. Masa tu dia betul-betul berdoa. Rashidi, bila dah tutup semua jalan. Duit, orang, anak, semua jalan tutup. Baru dia, Allah. Kau di India lah. Sebab dia, Allah. Macam Hanzalah, bila tutup semua jalan, baru kata Allah, mereka bila aku bagi taufan dekat laut, hampir nak tenggelam, dia yang begitu sekali. Dengan betul-betul minta dengan Allah. Jadi Allah SWT kabulkan. Dan Allah bawa kapal tu ke
darat. Lepas tu dia kata ini semua kerana usaha saya lah. Buat inilah, buat itulah. Dan dah lupa Allah dah. Yang dia minta tadi, yang tadi dia dalam taufan, hujan, petir, kapal dia dah nak hampir bobo, dia nak memang maut dah. Dan dia berdoa kepada Allah tu, sebab dia tahu dah semua pintu dah tak ada. Jalan lain semua tak ada, tutup. Barulah kan. Jadi Allah bawa dia ke laut balik selamat, lupa. Lupa yang tolong dia tadi Allah. Yang selamatkan dia tak lupa, dah lupa. Macam Samad lah. Samad bila dia sakit kan, dia masuk CCU. Kemudian dia masuk ICU. Semua pintu tak ada. Tu doa Allah. Lepas tu bila Allah sembuhkan dia tak ada syukur ke Allah. Lupa. Dia tak cakap, ya Allah, syukurlah pada Engkau. Aku telah selamat, ya Allah. Tak ada. Lupa. Semua doktor lah, itulah, inilah, ubat ni lah, itulah. Inilah manusia mudah lupa. Mahathir cakap Melayu mudah lupa. Mahathir nak bagi tahu kau, bukan Melayu je mudah lupa. Semua manusia ni pelupa termasuk kamu. Lupa siapa? Lupa Allah. Melainkan orang yang beriman kepada Allah. Itu tak ada lupa Allah. Yang lain semua lupa lah Tuhan. Jadi semua manusia ni rugi. Dr. Mahathir bukan Melayu je. Kau jangan ikut bahasa-bahasa kau. Kau ikut Quran. Quran bagi tahu bukan Melayu je rugi. Bukan Melayu je lupa. Semua. Melainkan. Ada melainkan sikit je. Semua malas. Sebenarnya manusia ni tak ada yang rajin. Yang rajin ni Allah. Melainkan orang yang beriman. Rajin. Rajin ni bukan cari duit Allah mau. Rajin cari Allah. Rajin dapat Allah. Lain tu semua malas. Kalau kita nak gunakan malas dan rajin untuk cari dunia, itu tak guna punya malas. Tak ada faedah. Rajin cari dunia macam Yazid. Tak ada guna. Ada guna. Malas cari dunia pun tak ada guna apa. Yang berguna ni rajin dapat Allah. Rajin buat usaha dapat Allah. Itu maksudnya. Tu rajin yang berharga. Lain rajin tak ada harga. Rajin cari dunia tak ada harga. Walaupun Melayu ni rajin cari dunia tak ada harga. Orang Barat rajin cari dunia, Cina rajin cari dunia, India rajin cari dunia, semua tak ada guna tuan. Ada faedah. Tuan rasa ada faedah? Bila dunia tu sendiri tak ada harga, apa rajinnya faedah pula? Yang Dr. Mahathir mahu Melayu rajin cari dunia. Sebab apa? Dr. Mahathir dia tak faham apa yang berharga. Siapa pun tak faham, bukan Mahathir je tak faham. Tapi Mahathir Perdana Menteri kita yang selalu bercakap. Jadi sebab itu saya quote nama dia. Tapi semua orang percaya sama macam Mahathir. Bapa mentua Yazid tu mau Melayu selalu. Kan? Melayu malas. Tak habis-habis dengar. Yazid pun pekak dah telinga. Mak mentua dia pun pekak. Tak habis-habis caci Melayu. Saya pun tak tahu dia Melayu ke tidak. Mungkin dia Cina kan. Jadi yang merajin cari dunia ni tak ada guna. Hello. Rashidi ni dia malas cari dunia dan malas jadi usaha untuk jadi kaya. Malas dia dibawa ke mana-mana. Itu dua-dua rugilah. Yang rajin cari dunia rugi. Bukan dia untung. Yang untung satu je, rajin usaha untuk jadi kekasih Allah. Rajin buat usaha. Yang lain semua rugi. Sebab itu Allah bagi tahu semua manusia rugi. Takkan yang rajin cari dunia pula untung pula. Semua rugi kita. Kul wal asri. Wal asri. Ayat tu mana boleh nak tutup. Ayat tu very common ayat.
recited many times by many people. It's very short surah, but it tell you many things. Wal asri, demi masa, semua manusia ni. Wal asri innal insana lafi khusr. Maknanya yang untung, yang rajin ni, yang untung mesti yang rajin kan. Takkan malas pula untung. Semua yang rugi. Melainkan yang rajin berusaha untuk jadi orang beriman, beramal saleh. Takkan boleh jadi beriman saleh tak ada usaha. Sedangkan dia benda yang paling untung. Orang rajin. Hari ni orang yang rajin cari dunia ni macam bapa mentua Yazid suka ni. Semua rugi punya orang. Termasuk dia lah. Bertanam sana, kejap pergi. Walau umur dah 88 tahun, 85. Bertanam sana, bertanam sini. Bila dia tengok, dia dulu kerja fikrah. Pengarah fikrah. Itulah cerita. Apa cerita masih sampai tua lagi tak faham. Rajin dunia ni bukannya orang untung. Untung ke? Sama macam kau rajin kerja dunia. Kau rajin kan? Tengok apa kau buat sama. Sudah saya tanya. Saya nak tahu kau ni rajin tak? Mana rajin kau tengok. Buat kerja-kerja besar. Tapi untung tak? Halo? Nak Samad, ingat untung dapat duit. Gaji ni, kalau tidak gaji tak ada, untung itulah, itu bukan untung. Allah SWT bagi tahu yang untung tu bukan dapat banyak duit. Jadi beriman dan beramal. Jadi orang yang rajin cari dunia tak payah dipuji lah. Kalau orang faham, tak payah nak puji. Boleh, tapi hari ni orang puji orang rajin. Macam Mahathir dengan bapa mentua dia, ramai lagi orang mungkin yang mendengar ni, memuji orang rajin cari dunia. Dunia tu sendiri tak berharga. Bau syurga pun tak dapat. Walaupun ada harta sebanyak dunia, rajin cari dunia tentulah tak ada harga kan. Hari ni orang barat, orang Yahudi, Cina, India yang tak beragama, rajin, semua tak ada guna. Rashidi yang tak ada dunia, tak ada agama. Dia ingat dia untung ke Rashidi? Malas cari dunia, malas cari iman dan amal. Dia dua rugi dia. Yang sebenarnya bukan dua rugi, dia satu rugi juga. Rugi tak dapat syurga. Dunia ni tak ada rugi, tak ada untung. Dapat banyak pun tak ada untung, sikit pun tak ada rugi. Tahu? Sebenarnya. Apa sebab nak? Oh, dia ni untung di dunia. Untung apa? Bila semua yang dia dapat ditinggalkan. Tak boleh cakap untung kan? Oh, dia ni rugi kat dunia. Tak ada rugi kat dunia. Rugi satu je. Dunia rugi, akhirat rugi. Jadi orang yang dapat banyak harta, bukan dia untung dunia, dia rugi. Rugi di dunia, rugi lagi. Sebab apa? Dunia yang dia dapat pun bukan dia dapat faedah. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kita jelas dalam surah ni. Orang yang beruntung tak rugi sikit je, melainkan semua manusia rugi, termasuk billionaire, raja-raja, jadi raja-raja kat dunia ni. Bukannya untung, orang yang ingat dia untung. Mana untung? Jadi raja, ada harta, semua rugi kan. Melainkan yang tak rugi satu je. Orang yang dapat iman yang kuat dan amal yang baik, sehingga dia dikenal oleh Allah sebagai orang beriman dan beramal soleh. Lain semua rugi, tapi berapa banyak kita nak jadi orang beriman soleh? Ada berapa orang kat dunia ni keinginan nak jadi orang beriman soleh? Berapa? Agak-agak sama. Berapa orang? Kau ingat? Mana boleh tak ada? Seorang ada? Sikit pun tak ada kat dunia ni. Seorang je ada. Kalau kamu yang ikut saya ni tak ada keinginan nak jadi beriman soleh dengan ceramah saya, dengan begitu sesungguh, mana ada orang lain nak jadi orang beriman.
Kamu pun tak ada nak jadi beriman. Kamu ada nak jadi beriman beramal soleh orang? Tak ada. Hati kamu tak ada. Kalau tidak, memang kamu dah betul-betul iman tinggi je. Ini mana ada bertahun-tahun buat usaha, kan? Kan umpama point tu bawah 100 je. Takkanlah nak sangat beriman jadi iman. Kamu tak ada nak. Kamu yang depan saya ni tak ada nak. Kalau saya tanya Allah, memang betul. Yang kat depan aku ni betul-betul nak dalam hati dia jadi orang beriman bermasalah. Yang depan aku, kalau menafas kat dunia ni nak jadi orang beriman bermasalah, ada seorang je kalau bernafas. Kau tak percaya? Kamu pun tak ada nak beriman bermasalah. Kalau saya tanya, berapa yang nak jadi kaya dan berjaya? Angkat tangan, semua. Nak jadi apa? Kaya dan berjaya. Termasuk Yazid lah. Yazid ada keinginan dia nak jadi kaya berjaya. Rashidi itu Azri kan? Tak kau keinginan ada, malas kerja, tapi keinginan kau nak jadi orang kaya. Macam Azri kan. Saya nak berapa lama nak kerja dengan orang, dia nak pergi attend kursus. Nak kerja je lah. Sufyan dia nak jadi kaya. Hanzalah nak jadi kaya walaupun tak ada kerja. Tak ada kerja satu hal, yang nak tu. Nak tu apa? Dalam hati tu keinginan. Kenapa kamu nak jadi kaya sedangkan Allah tak suruh? Kenapa kamu nak jadi kaya? Allah dia suruh. Buka Quran, setakat ni saya dah tafsir Quran dekat 24 juz tau. Saya belum dapat satu ayat lagi. Suruh kamu jadi kaya. Dah suruh mana? Kamu tahu tak? Tapi kenapa kamu nak? Samad? Kenapa kamu nak jadi kaya dan berjaya? Dia orang tu cakap salah tu. Kaya dan berjaya. Mana ada kaya dan berjaya? Kaya harta dan rugi. Itu sebenarnya. Orang kaya harta bukan untung, rugi. Kecuali harta tu diguna, itu mesti ada. Orang beriman bermasalah diguna untuk sukakan Allah. Jadi siapa nak dunia, kata Allah, kami akan bagi apa yang kami tentukan untuk dia. Tak ada lebih. Dan di akhirat dia tak dapat apa pun bahagian daripada nikmat Allah. Tak ada. Siapa yang nak akhirat, yang nak Allah, maka kami akan bagi dia taufik untuk buat amal baik yang menguntungkan akhirat. Jadi bermula Allah bagi itu ialah nak. Kalau nak pun tak ada, macam mana? Samad nak dunia, boleh ke Allah bagi dia taufik untuk nak amal baik? Tak ada. Anzalan nak dunia, mana Allah bagi? Nak samad pada Allah tu sikit saja. Yang Yazid ada sikit je. Itulah yang dapat. Betul tak? Tak nak betul-betul. Rashidi tak nak betul-betul. Sahih dia tak nak betul-betul. Rupa pun nampak. Apa lagi Allah tahu dia tak nak betul-betul. Allah tahu hati dia. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah SWT tak lihat dunia ni tau. Dan dalam hadis Allah laknat dunia ni. Macam mana Allah laknat dunia? Aku suka dunia. Kau suka dunia, saya hal. Allah tak suka dunia. Allah suruh kita guna je untuk sukakan dia. Yang dia suruh je. Lebih pada dia suruh, jangan guna. Sebab itu yang lain lebih dari kamu perlu. Kamu mau belanja di jalan Allah. Itu dia perintah dia. Paling kurang zakat. Ini zakat orang yang memang tak mau guna harta dia. Sikit je bagi ke orang miskin. Yang betulnya banyakkan sedekah. Jangan jadi orang bakhil. Jangan jadi orang kedekut. Sebab dunia ni tak ada harga. Boleh tangkap tak? Dunia ni tak ada harga. Kenapa? Bau syurga tak dapat. Walaupun ada dunia 2 kali ganda. Itu makna kata Allah tak ada harga. Sebab apa yang berharga, yang kekal selamanya di akhirat ni, iaitu syurga.
Dunia semua tak ada harga. Jadi rajin dunia tu tak ada harga. Orang rugi. Rajin untuk jadi orang beriman beramal soleh, itu baru untung. Dan apa kerja nak kita buat untuk jadi orang beriman? Allah beritahu dalam surah tu juga, iaitu watawasaw bil haq. Buat kerja berpesan-pesan kepada hak. Maksudnya kepada hak ni, kepada kalimah yang benar, iaitu kalimah la ilaha illallah. Apa lagi nak tafsir? Maknanya rajin buat kerja, mengajak manusia kepada hak, watawasaw bil haq, atau berpesan-pesan, mengingat satu sama lain tentang hak, tentang la ilaha illallah. Itulah kerja yang dengan izin Allah saya suruh kamu buat, yang saya ajar kamu buat. Kalau kamu faham tak ni, itulah surah Wal Asri yang dia orang lepas belajar, lepas meetingnya wal asri innal insan. Lepas musyawarah je wal asri. Baca je, yang Allah mahu bukan baca, buat. Orang yang amalkan surah Wal Asri ni, dia buat gash, dia buat jaulah, dia pergi macam nabi-nabi, rasul-rasul, jumpa manusia yang belum Islam, dia ajak mengucap kalimah ni. Ada faham? Yang dah Islam, yang dah lupa kalimah dia dah cakap dah sekali, lupa, ingat duit aja, diingatkan dia tentang kalimah. Jadi itulah dia watawasaw bil haq. Ini kalau jumpa orang, ajak orang keluar, kalimah tak cakap, ni bukan watawasaw bil haq. Jumpa orang, keluar 40 hari, 3 hari. Jumpa orang, keluar 3 hari. Itu bukan watawasaw bil haq. Sebab itu buat amal agama ni, mesti orang yang suruh kamu buat amal tu dia mahir Quran, fasih Quran, faham Quran. Kalau dia tak faham Quran, susah. Yang disuruh tu ialah berpesan tentang kalimah. Watawasaw bil haq. Dan watawasaw bis sabr. Ini cara dia, dengan sabar. Dan buat kerja tu dengan sabar, maksudnya balas buruk dengan baik. Orang buat baik, orang buat buruk kat kamu masa kamu ajak mereka, kamu jangan buat buruk kat dia. Kamu buat baik kat dia. Itu nama orang sabar. Jangan jadi macam Rashidi. Rashidi ni dia bukan buat usaha watawasaw bil haq dengan sabar. Jadi tak kenalah jadi kerja tu. Watawasaw bil haq, sabar tak ada. Dapat iman. Mana nak dapat orang jadi orang beriman beramal soleh? Dia kena dengan sabar, balas buruk dengan baik. Tidak boleh bagi buruk dalam buat gas ni kat orang. Jangan kita memekik, ketuk pintu rumah orang tu. Tak boleh. Assalamualaikum. Tak boleh. Assalamualaikum. Suaranya tak kuat sehingga mengganggu orang tidur. Tak perlahan sehingga orang jaga tak dengar. Ini adalah lebih kurang. Ketuk kuat-kuat tak boleh. Kita tak boleh ganggu orang. Begitu sekali halus. Makna kita tak boleh bawa buruk dalam kerja tu. Kita bawa baik aja. Orang marah kita jangan marah dia. Kita maafkan dia dan bagi hadiah tu kalau boleh lah. Kalau tidak, paling kurang kita buat apa-apa. Jangan kita lawan dia pula. Kalau kita lawan dia, mana kita balas buruk lah. Buruk, balas buruk dengan buruk, dua-dua tak jadi baik. Allah mahu kita balas buruk dengan baik sehingga musuh jadi teman. Itu dia. Dan siapa yang sesungguhnya, Allah kata ini berat, melainkan orang yang sabar. Itulah watawasaw bis sabr. Tapi dia orang tak tafsir surah Wal Asri macam ni. Yang buat kuliah surah Wal Asri ni, dia tak tafsir ni. Dia kata 4 perkara. Kalau nak berjaya kena 4 perkara. Kalau beriman tak cukup lagi. Kalau beramal soleh tak cukup lagi. Kena watawasaw berpesan pada hak. Yang keempat, pesan dengan sabar. Kena buat kerja tu dengan sabar. Dia tak faham. Dia sama tak macam saya bagi tahu? Dia tak sama. Kenapa mereka semua tak faham? Sebab apa tak faham? Tak buat kerja. Iman tak ada, lemah. Bila tak buat kerja, watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr, iman lemah. Kalau kita iman lemah, apa pun tak faham. Nak buat kerja dunia ni pun tak faham. Bukan saja nak buat kerja agama, tak faham. Ini nak buat kerja agama tak faham, kerja dunia pun tak faham. Last Nabi neraka.
Kita mau jadi orang beriman, keinginan kita lain tak ada. Mau jadi orang kaya tak? Mau jadi doktor, engineer, semua tu, semua tak ada. Sendiri Allah akan buatnya. Kalau kita dah jadi kekasih Allah, apa ada benda dalam dunia ni Allah tak mau kasih. Allah SWT akan bagi yang baik. Dan di syurga, macam ni dalam syurga lah, dia akan dapat apa saja dia nak. Orang yang dah Allah kata ini orang syurga kat dunia lagi, tentulah dia dapat apa dia nak. Yazid belum jadi orang syurga ni. Kalau di zaman Nabi jalan, Nabi tak kata nak tengok orang syurga, tengok Yazid. Tak ada dia. Yang orang syurga ni, Nabi zaman Nabi dulu cakap, kamu nak tengok tak orang syurga? Kejap lagi datang. Macam Hanzalah, tak jadi orang syurga. Perasan dia jadi orang syurga. Orang syurga dah jadi kau. Orang syurga ni kat dunia lagi Allah bagi dia apa yang dia nak. Dan di akhirat dia masuk syurga. Jadi apa kita mau? Bukan mau jadi kaya, bukan mau jadi kaya dan berjaya. Hello. Mau jadi orang beriman bangsa, sebab semua rugi. Yang rajin cari harta dunia rugi, pasti. Bukan dia untung kat dunia, rugi akhirat tak ada. Dia rugi semua. Yang kaya kat dunia ni bukan dia untung kan. Bukan dia dapat makan semua yang dia ada dapat. Nama je dapat. Hanzalah tu apa dia nak? Nak jadi kaya dan berjaya, bodoh. Nak jadi orang beriman, beramal soleh. Sufyan, kau nak jadi orang beriman soleh atau masih belum tak nak? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Saya tak kira, saya nak Amir Sab dia cakap apa pun nak jadi beriman saya tetap nak jadi kaya dan berjaya. Rugilah. Lepas tu bila komplain kat saya, kau dulu bukan ikut cakap aku. Kau duduk bayan betul. Kan? Tapi kau tak ikut. Jadi kau jadilah macam ni sekarang. Orang Allah pun akan tengok kau dengar bayan ke tidak. Kau ikut ke tidak. Apa yang dicakap tu. Kau tak diikut, tak ada lah. Sufyan, jadi badak lah dia nanti. Tapi kalau jadi badak, jadi tanah. Ke akhirat ni. Tapi Sufyan tak boleh jadi tanah. Sebab dia manusia. Dia akan kena masuk neraka. Jadi kalau kita tak mau jadi orang rugi, dia mesti mau jadi orang yang rajin, jadi berusaha buat kerja, melalui mana Allah jadikan kita orang beriman beramal soleh. Gas.